Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan hukum mempelajarinya? Tuan-tuan sekalian, tauhid satu asas dalam akidah Islam. Tapi dalam menyampaikan kepada penjelasan tauhid itu, maka ada beberapa metod untuk kita mengetahui dengan makna yang sempurna, dengan makna yang bertepatan, yang berkait dengan tauhid Allah. Maka sebahagian ulama meletakkan satu metodologi sifat 20. Maka sifat 20 ini ialah satu cara untuk dengannya kita mengenali Allah yang esa dengan segala sifat sempurnanya dan bersih daripada sifat kekurangannya. Ada ulama meletakkan metodologinya ialah sifat 13, sebagaimana yang dibuat oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Maka dengan sifat 13 tadi dikenali ataupun difahami bagaimana nak mentauhidkan Allah. Ada ulama yang menggunakan kaedah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Al-Imamul Allamah Profesor Dr. Abu Zahra dalam kitab beliau Tarikhul Mazahib Islamiyah menjelaskan bahawa apapun metodologi ini asalnya sama untuk mentauhidkan Allah dan membersihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan dan mustahil. Arti Imam Abu Zahra melihat ini metod. Tapi ada orang tuan-tuan menggunakan ataupun berbalah dalam isu metodologi. Bila mereka berbalah sehingga mereka saling memfasik antara satu sama lain kerana metod yang berbeza. Dia macam kita ceritalah, ada ustaz mengajar pakai kitab kuning, ada ustaz mengajar pakai kitab warna-warni, ada gambar lagi. Kalau orang tu tak faham, ini cuma metod. Dia kata dia mengaji tak mengajar kitab kuning, sebenar-benar ilmu kitab kuning. Dia tak lupa metod, yang penting ilmunya. Kita tengok ada setengah ustaz dia mengajar, dia tak pakai komputer atau sebagainya. Dia kekal dengan cara tradisi mengajar sehala. Dia pun tak tanya, dia ajar. Kalau tanya pun dia cepat-cepat jawab. Dan ada pula datang tiba dia buat metodologi berlainan, dia pakai skrin komputer. Kalau orang tu jahil, dia tak kata apa, ustaz ni buat masuk setan dalam masjid pula. Sebab dia tak tahu ini metodologi, metod. Atau ada seorang ustaz pula bila dia kuliah, dia tak nak lagi duduk kat meja ni, dia nak ubah. Sebab dia tengok orang belakang suka bercakap, bukan seorang ni. Orang belakang memang kaki sembang, ustaz mengajar, dia mengajar, siapa tak dengar. Maka ustaz ni pun buat cara moden, pakai ni, dia berjalan dari depan ke belakang, belakang ke depan. Orang yang tak faham dia kata ustaz ni bid'ah je. Mana ada orang mengajar macam tu? Kata itu metod. Kelainan metod ini melihat kepada keadaan masyarakat. Sebab itu orang yang faham dia akan mengubah segala metod yang lebih bersifat kondusif. Contoh kita pakai speaker. Dulu speaker macam ni, lepas tu orang pakai speaker kat telinga. Metod. Cara imam pun pakai yang ni, bila pun pakai yang ni, supaya bila ustaz mengajar dipandang kiri kanan dengar lagi suara dia. Semua ni metod. Dulu kita pakai papan putih, papan hitam. Hari ni orang pakai lain pula. Itu metod. Sebab itu kata Imam Abu Zahra, dia dalam asas yang kita nama tauhid. Tapi metod untuk mengenal tauhid mungkin berbeza. Sehingga hari ini saya katakan, mungkin orang tidak melihat metod ini untuk mengenal Allah, mungkin mereka melihat secara saintifik pula. Saintis-saintis yang meneroka angkasa lepas, pakar-pakar dalam bidang pertanian yang meneroka alam tumbuhan, alam flora, fauna, bla. Mereka dapat menyampaikan kita pada suatu nilai yang hebat, tauhid Allah. Maka ini metod sains. Hari ini orang gunakan sains, pendekatan sains untuk mengukir tauhid. Al-Quran difahami cara sains dalam membentuk dan mengelakkan lagi tauhid yang ada. Ini metod. Maka kita tidak boleh mencela metod, cara. Yang penting tuan-tuan jelas, jangan diguna metod ni akhir dia kata Tuhan ni sebenarnya ada dua. Itu baru salah. Bagaimana kata Allah itu satu, Allah itu berkuasa penuh, Allah itu mustahil sama dengan sifat makhluk, takkan sama. Maka ini kita katakan
natijah yang sama. Ini macam saya sebut bab mengajar lah. Saya nak mengajar begini ke, ada nak mengajar cara tu, kita pula asaskan tuan-tuan faham. Asalkan tuan-tuan faham. Dan siapa yang lebih berjaya dalam mempercepatkan kefahaman, maka orang ni disyukuri atau diterima kasih. Dan kita tidak mencela. Sebab itu jangan tuan-tuan terlibat dengan orang yang tuan-tuan cuba berbalap pasal masalah approaching, pendekatan ijtihad. Di dalam pengajian tauhid terlihat secara Maturidi 13, secara Abu Hasan Al-Asy'ari 20 sifat. Dan setengah kaedah ulama tauhid 3. Sebab itu saya pernah mengajar kitab tauhid Akidah Ahlussunnah oleh Mufti Said Ibrahim, bukan Mufti Sabah. Kita bincang semua. Sebab 20 kita bincang, tauhid 3 pun kita bincang. Dan Syekh Khalid Ali Asy-Syaqafah dalam kitabnya Ad-Dirasat Al-Fiqhiyah ala Madhhab Asy-Syafi'i, dalam mukadimah tauhid beliau gabungkan semua, sama ada 13, 20 dan tauhid uluhiyah rububiyah sifat, gabung sekali dalam makna metodologi bagi mengenal Allah. Maka itu cara tuan-tuan untuk kita merungkai perbalahan. Tapi ada orang tuan-tuan digemar berbalak, maka digunakan aspek ini untuk menyesatkan. Dan kita tengok teks sekolah pun orang belajar tauhid 3 juga. Bagi saya tauhid 3 itu metod, ia bukan satu usul yang kita, sebab tu kita nak kafirkan orang, berbalas dengan orang. Asalkan kamu kenal Allah. Jangan duk cerita sifat-sifat 20 surau pun lagi. Jangan duk cerita sekian-sekian bentuk tauhid, tiba-tiba kita tengok jemaah pun bayar. Maka kamu tidak mencapai maksud ilmu yang sebenar. Wallahu a'lam.